Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam Ramadan untuk semua pelayar-pelayar yang berkesempatan bersama saya malam ini. Apa khabar saudara? Man okey man dari Johor Bahru, man JB. Man itu berakhir derita, mudah-mudahan gitulah. Apa khabar saudara Faizal Acoy, Mustafa Ilyas, saudara Yi Sun Pin, how are you? Yo Sun Pin, Syah Ibrahim, Nenek Porak. Banyaknya gambar man kiriman. Sulaiman Ali, apa khabar saudara? Joka, Openg Tamu, Japarudin Taling, Ismail Safian, apa khabar saudara? Orang Tapin okey ke? Mustafa Jaha, Radin Razak, Eddie Jaiman, Kama Awang, Halimah Hashim, apa khabar puan? Anggrik Rimba, moga wangi mewangi. Zainal Idris, Muhammad Hisham, Amaluddin Sagi, Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar doktor? Semoga sihat. Niza Khairun Nusyah, Ji Syuhaimi Saleh, Samsudin Matzin, Zubaidi, Kosno Selamat, Syamsul Anwar, apa khabar? Terima kasih hadir sahabat malam Cik Kamaria, Jaki Matno, Nur Maria, McD, Haji Wan Ismail, Wan sihat Wan, Amy Aris, Abdul Halim, Al-Jaha Al-Haj, Muhammad Hashim, dan teman-teman yang tidak sempat saya santuni, saya minta like and share. Bila saya tengok like and share tu timbul, ada pula like gambar love, bertambah bersemangat saya. Dalam kita mengajar suasana yang tak menentu ni. Saudara Mat Zulkifli, apa khabar? Terima kasih daripada Keluang Saudara Bahari Ismail, Pak Cha, Haji Redwan Hazan, Yazid Aji, serta Mat Otai. Okey, saya meneruskan laporan COVID. Hari ini 22 hari sudah Ramadan. Artinya 23 hari kita mengerjakan solat tarawih ya Ruby. Artinya tinggal 6 hari je lagi. Ini adalah pecutan terakhir kita dalam bulan Ramadan ini, setahun sekali saja. Apakah kita akan bertemu Ramadan yang mendatang? Hanya Allah SWT yang mengetahui. Ya saudara, hari ini tanggal 4 Mei 2021, kes baru terus meningkat saudara. COVID-19 ni terus meningkat, agak menggerunkan kita, iaitu hari ini 3,120 warga bangsa kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhannya 420. Saya tidak dapat memberi bandingan kerana hari ini komputer saya ada sedikit masalah dalam saya punya pendrive, jadi saya tak dapat nak buat comparison. Jadi seingat-ingat saya sentiasa mengingati apa yang berlaku semalam dan kemarin, begitu juga saudara. Sebab hari ini sudah meningkat lagi jumlah kematian, iaitu hari ini merupakan jumlah kematian tertinggi, iaitu 23 orang yang telah pun disapa maut kesan daripada virus corona, menjadikan jumlah keseluruhannya 1,574. Di Sabah ada kelegaan 89 saja, di Labuan juga 5. Cuma di Sarawak terus meningkat. Warga Sarawak harus berhati-hati. Hari ini Sarawak saja 620 jangkitan virus corona di Sarawak. Di Kedah pun tak comel. Meningkat terus 155. Begitu juga di Pulau Pinang. Awak mereka tak mau raya ke? Di Pulau Pinang ni 167. Di Perak juga, Yop. Semalam eloklah leganya 2 angka, hari ini naik 3 angka, 117 Yop. 117 orang Perak yang dijangkiti oleh virus corona. Dan di Selangor walaupun tidak ribuan tetapi masih lagi 675. Begitu juga di wilayah Persekutuan 408 orang. Putrajaya ada 11, di Negeri Sembilan meningkat, hari ini 95. Di Melaka ada turun sedikit, hari ini 52. Di Johor masih lagi angkanya 200, 300, hari ini 336. Di Pahang 41, di Terengganu 53, Alhamdulillah 2 angka. Di Kelantan ada penurunan, ada susut, tetapi 296.
Jadi masih lagi suasana yang membimbangkan di Kelantan. Dan bagaimanapun kita tahniahlah kepada warga Perlis kembali sifar COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, mulai 7 hari bulan, 2 hari lagi, maka kerajaan telah pun mengumumkan melalui Menteri Kanan, iaitu Menteri Pertahanan kita, Datuk Ismail Sabri, mengumumkan bahawa PKP akan bermula pada 6 Mei ini di 6 kawasan, di 6 hari bulan, 6 kawasan di Selangor. Itu kawasan Hulu Langat, di Petaling, di Gombak, Kelang, Kuala Langat, Sepang. Jawabnya, tak berayalah kita. Duduklah di rumah. Perintah kawalan pergerakan, tidak boleh bergerak, duduk di rumah. Untuk tazkirah, itu laporan COVID-19. Jadi saya nak santun sedikitlah tazkirah pendek. Supaya kita mengejar malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan hadir Lailatul Qadar dalam kehidupan kita tahun ini. Perbanyakkanlah memohon keampunan daripada Allah SWT. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada baginda Rasulullah SAW, iaitu jika adalah suatu hari yang aku tahu bahawa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, apakah doa yang mesti aku ucapkan? Ini Aisyah bertanya pada Rasulullah. Jawab baginda Rasulullah SAW, berdoalah. Doanya ialah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan engkau sentiasa memberi pengampunan dan kesalahan hamba-hambamu. Itu doa yang terbaik, kita minta pengampunan daripada Allah SWT. Ya, jadi maafkanlah segala kesalahanku. Ini daripada hadis Tirmizi. Dari status hari ini adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada hadis ini, 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan menuntut kita memperbanyakkan amal ibadah, termasuklah memperbanyakkan doa. Kerana Rasulullah SAW menganjurkan kita agar memperbanyakkan doa, memohon ampun di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, khususnya kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kita bertawassul dengan sifat afu, iaitu maha pemaaf Allah. Afu, dengan memohon agar Allah memaafkan dosa yang kita lakukan. Ya, ingat saudara ya, doa kita dalam hati, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan engkaulah sentiasa memberi pengampunan atas kesalahan hamba-Mu. Maafkanlah, ampunkanlah segala kesalahanku. Jadi, saya mengajak saudara, marilah kita perbanyakkan doa ini, kita memohon keampunan daripada dosa dan kesalahan kita. Semoga Ramadan ini benar-benar membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang telah pun kita lakukan. Ya, saudara, itulah tazkirah pendek malam ini. Teruskanlah share dan like, memberi saya semangat. Kerana malam ini, tajuk perbincangan kita, pencerahan yang saya nak beri malam ini adalah rakyat terus terjerut dalam keperitan. Ini masalah sekarang sebenarnya. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil dari Perlis? Dia kata, beli ikan 2 kati, ikan kelisa mahal harganya. UMNO bukan sebarang parti, telah berjasa berdekat lamanya. Ini diperakui oleh Pak Nazil. Dalam barang jeruk sentul, beli di kedai suami Kak Inna. Elak berulang muslihat si kitul, negeri tergadai, rakyat merana. Ini peringatan daripada Pak Nazir supaya kita mengelakkan sikap si kitul. Kesan daripada perlakuan si kitul dalam sejarah kejatuhan Empire Melayu Melaka 1511, selama hampir 500 tahun bangsa kita terjajah lepas satu kuasa besar yang menjajah negara kita, dan bukan mudah untuk kita mencapai kemerdekaan semula, sehinggalah pada tahun 1946 wujudnya Parti UMNO sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Nazir tadi. Maka penyatuan bangsa Melayu ini terjadi dan kita berjaya menuntut kemerdekaan. Akhirnya bumi ini dapat semula kepada anak bangsanya.
Jadi jadikanlah ini sebagai pengajaran kita. Jangan diizinkan adanya sikitul-sikitul dalam perjuangan bangsa kita. Saya juga dipahamkan bahawa mulai 7 hari bulan Mei nanti bahawa kerajaan kata Tengku Zafrul mengikut pengumumannya akan membayar bantuan prihatin. Kerana bantuan prihatin satu telah pun selesai katanya. Sejumlah katanya 1.93 bilion telah dibayar kepada 8.4 juta warga. Jadi saya terkejut juga 1.93 bilion sedangkan jumlah yang diperuntukkan dulu 253 bilion. Takkan sikit sangat. Jadi fasa bantuan prihatin rakyat yang melibatkan 36 juta isi rumah dan agihan berperingkat dengan jumlah peruntukan sejumlah 2.75 bilion akan dibayar bermula 7 Mei. Jadi bagaimanapun semoga pelaksanaan bayaran ini benar-benar berhemah dan dilakukan secara tuntas tanpa berpilin-pilin ataupun berpilih-pilih. Dan kita minta juga jangan ada mana-mana pihak memutuskan rantai-rantai penyampaian bantuan ini. Rakyat tengah sesak sekarang ni, susah sangat-sangat. Dan saya masih lagi mendapat kiriman daripada teman-teman berhubung dengan pengeluaran wang simpanan pekerja masih belum tuntas. Hari ini 4 bulan, bermula semalam janjinya dia bayar semalam. Masih lagi ada yang tak dapat, ada yang menunggu, ada yang dah sebulan, 2 bulan, nanti-nanti. Jadi kita mengharapkan supaya bayaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja ini dibayarlah sepenuh-penuhnya. Dan tak apalah nak buat macam mana. Belum ada lagi pernyataan daripada Bank Negara ataupun Kementerian Kewangan berhubung dengan tuntutan kita untuk mendapatkan moratorium. Nasib kita lah rakyat nak buat macam mana, saudara? Cuma hari ini juga saya agak terkesan bila melihat apakah ini petunjuk alam. Selepas di Indonesia berlakunya kapal selamnya yang tak timbul-timbul akhirnya mengakibatkan korban anggota pasukan tentera laut diraja Indonesia. Hari ini dikabarkan berhampiran dengan Sabah sebuah pelantar minyak pelantar minyak mengerudi minyak laut katanya milik Velesto berdekatan berhampiran dengan Sabah telah tenggelam. Pelantar minyak Naga 7 ia berhampiran dengan Sabah dan Brunei. Dia akibat daripada kerosakan pada salah satu kaki sokongan pelantar itu. Jadi menurut sumber, insiden berlaku pada petang hari lepas. Kesan daripada kerosakan pada kaki sokongan pelantar itu. Pada awalnya ia mengakibatkan pelantar sengit pada mulanya, tapi akhirnya keseluruhan pelantar minyak itu tenggelam. Apakah bumi juga sudah menolak untuk kita menggerudi hasil daripada perut bumi? Bagaimanapun, syukurlah kesemua mangsa telah pun selamat dipindahkan ke darat. Punca dan nilai kerosakan masih lagi dalam siasatan. Tapi menurut Astro Awani katanya mereka sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung insiden tenggelamnya pelantar minyak Naga 7. Kerana Naga 7 merupakan pelantar jack-up dengan kaki julur bebas premium yang berupaya untuk mengurudi sehingga 30,000 kaki dan kadar operasi kedalaman air sejauh 375 kaki. Itu gambaran yang saya dapat. Berita duka, usaha untuk mencari minyak dan sebagainya, satu dia punya pelantar minyak itu sudah pun tenggelam. Saya agak tertarik hati dengan catatan daripada Dato' Tan Sri Syaril Samad. Dalam kirimannya, dia kata sudah sampai masanya UMNO memikirkan untuk mempunyai dua tokoh pemimpin di mana seorang menjaga parti dan seorang lagi menjadi kerajaan. Kalaulah andainya kita berjaya memenangi pilihan raya nanti, dia kata eloklah ada pemisahan, satu orang tokoh tu jaga parti saja dan seorang lagi adalah untuk menjaga kerajaan, katanya lah. Jadi ada yang jaga rakyat melalui wakil-wakil rakyat, ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri. Jadi ada yang jaga parti, itu penjawat-penjawat awam, jawatan penting dalam parti kita. Dan semua nikmat kuasa itu dikongsi dengan ketiga-tiga elemen tersebut di dalam perjuangan. Itu cadangan yang baik bagi saya.
eloklah difikirkan oleh pimpinan tertinggi supaya jangan ada pemusatan kuasa. Cuma saya agak ketawa lah. Saya ketawa tersenyum sendirian bila saya mendengar, melihat, membaca catatan daripada Datuk Ayub. Datuk Ayub ni dia ketua polis Johor dan beliau tegas. Beliau tegas melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dia kata, sukar untuk mempercayai bahawa orang yang sembayang, tidak tinggal dan bergelar haji tergamak untuk memakan wang haram. Kerana dia kata orang agama pun kuat temberang katanya. Tapi itulah naluri kemanusiaan. Saudara, dalam dunia materialistik dan serba pantas ini, di mana ramai tidak sempat memerhati dan berfikir bahawa begitu mudah untuk mereka menyembunyikan kegiatan kejahatan yang dijalankan. Tapi di mata polis tidak mudah. Mereka boleh melakukan apa saja, tapi not to the police. Pihak polis kita nak terbaik. Jadi orang macam Datuk Ayub Khan, beliau sentiasa memburu penjenayah-penjenayah. Jadi pengalaman luas beliau di Cawangan Khas Bukit Aman mengajar Datuk Ayub untuk membaca manusia. Rata-rata dan tidak mudah terperdaya dengan lakonan mereka. Kerana katanya orang Malaysia kita ni ada kecenderungan bila nampak orang derma saja, maka perbuatan lain tertutup. Kita nampak seorang itu pernah terlibat dengan itu dan ini, tapi ada gelaran. Rumah besar, duit banyak. Katanya sampai bertabur di lantai lah. Tapi tak terdetik persoalan. Apakah tidak terdetik persoalan? Dari mana mereka dapat wang sebegitu banyak? Bisnes apa? Ataupun perniagaan apa mereka lakukan? Jadi kerana itu beliau tidak menolak kemungkinan ada orang yang kelihatan alim serta sering bersedekah, itu sekadar wayang saja. Jadi jika kita membuka mata untuk memerhati dan membaca setiap perincian yang dipamer dalam gerak tubuh dan tutur katanya, kita akan ketahui siapa sebenarnya yang berselindung di sebalik topeng itu. Itu beliau memberi peringatan. Saya tidak tujukan pada orang tertentu, tapi ini kenyataan ketua polis Johor yang begitu lama terlibat dalam pasukan polis. Dia tahu. Sebab itu dia kata dia hilang kepercayaan kalau orang yang menggunakan agama ini sebagai frontliner politik mereka. Mereka mendepankan soal agama. Sebab itu saya ingat dalam minggu lalu saya pernah mengingatkan saudara, berhati-hati. Lagi kuat mereka menjual agama, lagi kuatlah penipuan yang bersarang di hati mereka. Jadi begitu juga bila kita baca, kita tatap. Sekarang ni walaupun tidak lagi menjadi ketua polis negara, nampak gayanya Tan Sri Abdul Hamid Badur ni sudah mula, saya rasa beliau sudah pun menyensir lengan. Cuma kita hairan kenapa sekarang, kenapa tak dilakukan waktu beliau menjadi ketua polis negara dahulu. Saudara, jadi Tan Sri Hamid dia kata, wahai para ulama politik sekalian. Dia serang terus. Wahai para ulama politik sekalian, sila buka mata dan dengar, katanya, tentang penjelasan diberikan sebelum mengkritik tindakan saya mendedahkan campur tangan dalam pengurusan polis diraja Malaysia. Itu beliau nyatakan sebab beliau diserang oleh pimpinan daripada PAS. Memang pun kita nak baca, kalau dengar Menteri Undang-Undang pun menyantuni, mengatakan bahawa tindakan itu menyalahi dari segi atas pekerjaan, akar pemegang jawatan awam. Ada pula Dewan Ulama pun bercakap. Jadi dalam keadaan begitu mengundang amarah yang tinggi kepada Tan Sri Hamid. Malahan ada pula ini pimpinan bersatu, dia kata kalau keadaan begitu bertandinglah masuk politik. Dia kata dia bukan nak bertanding. Saya bukan pemakan bangkai, katanya. Wah, itu keras kenyataan begitu. Jadi sebenarnya apa isu sebenarnya? Isu sebenarnya bukan soal boleh atau tak boleh, halal atau haram, diizinkan atau tidak, bermoral atau sebaliknya. Dalam isu lompat-melompat parti, yang dilontarkan oleh Tan Sri Hamid itu lagi adalah kejadian lompat-melompat parti. Jadi kesan pendedahan, peralahan antara Tan Sri Hamid, mantan ketua polis negara, dengan bos Datuk Hamzah, rakyat mula terpinga-pinga dan rakyat juga ingin mengetahui apakah ada elemen rasuah. Itu yang rakyat mahu tahu. Tetapi belum pun sampai sehari, laju aja Datuk Azman, Datuk Azam Baki mengeluarkan kenyataan. Dia kata bahawa mereka yang lompat parti tidak salah.
Ini satu dunia tahu. Kita tidak ada undang-undang anti lompat ataupun anti hopping. Dulu ada dicadangkan waktu krisis di Sabah. Sudah ada, dan tak silap saya di Pulau Pinang juga telah pun mewujudkan ataupun meluluskan Dewan Undangan Negerinya enactment bahawa anti lompat parti. Di Sabah ada, di Pulau Pinang ada, tetapi tidak boleh terlaksana kerana kita tertakluk di bawah perundangan sistem perlembagaan. Apa sahaja undang-undang yang diputuskan oleh pusat maka dia terpakai pada seluruh negeri. Jadi negeri tidak boleh membuat undang-undang mengatasi undang-undang yang ataupun perlembagaan yang diwujudkan oleh pusat. Jadi anti hopping ini memanglah Tan Sri Dato' Azam Baki memang kita tahu, tetapi sabar-sabarlah. Jangan terus terjah aja, laju sangat ni. Dia kata bahawa orang yang melompat parti ni tak salah dari segi undang-undang. Satu dunia tahu. Yang rakyat nak tahu, mereka lompat parti ni apakah ada elemen rasuah. Ni Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah ni kena tahulah maksud orang. Jangan terjah begitu saja. Sebab rakyat meragui. Kerana kita lihat ada orang yang sedang disiasat oleh pihak pencegah rasuah. Ada ahli parlimen yang sedang disiasat, yang masih dalam siasatan, dia pun melompat daripada parti pembangkang kepada parti kerajaan. Dan kes itu sepi. Ini yang mengundang masalah. Jadi dia kena jawab, you have to address this issue. Datuk Azam Baki kena address isu ini. Jangan kita semua. Jadi kenyataan Tan Sri Hamid ini ditegur oleh Datuk Taqiyuddin. Kita tahu kenyataannya lompat parti tak salah, tetapi elemen membuatkan mereka melompat parti ini yang menjadi pertikaian di kalangan warga bangsa, rakyat yang cinta damai, rakyat yang menyantuni undang-undang, rakyat yang begitu menghormati negara kita ini adalah negara hukum. Apakah ada elemen ugut dan rasuah? Kalau ugut, itu adalah tertakluk dalam rasuah juga. Kalau ada menteri yang masih berkuasa mengugut ahli parlimen ini, kalau kamu tak join, kamu tak masuk parti kami, maka kamu akan disiasat. Ini juga adalah elemen rasuah. Apatah lagi kalau ada sogokan. Yang ini dikatakan scheme of things yang kita semua dengar. Semua rakyat dengar apa yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin sebelum pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Itu tular. Semua orang dengar. Ada dalam internet, ada dalam YouTube, ada dalam Instagram. Kenyataan bahawa orang UMNO tak usah-usah. Kita panggil mereka, kita beri mereka jawatan menteri, bagi jawatan timbalan menteri, bagi jadi JSC, dan kita akan menjadi sebuah parti yang besar. Itu kenyataan, itu adalah berbau rasuah. Dia kita kena ingat, rakyat kena faham, negara kita sekarang ini, kita selepas saja Dr. Mahathir tidak lagi berada di anjung kuasa, maka satu pola perubahan baru dalam negara kita ni, di mana pimpinan tertinggi juga sudah boleh dibawa ke muka pengadilan. Era Dr. Mahathir, timbalan Perdana Menteri disiasat dan disumban ke dalam penjara. Jangan lupa, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum beliau disepikan di belakang tabir besi selama hampir 10 tahun, beliau adalah mantan timbalan Perdana Menteri. Waktu itu Dr. Mahathir jadi Perdana Menterinya. Dan ini sudah menjadi seolah-olah presiden. Sebelum itu, zaman Tun Hussein On hanya menteri. Ada menteri memang ada. Tapi sebelum itu, zaman Tun Razak tidak berlaku. Zaman yang Mulia Almarhum Tengku Abdul Rahman tidak berlaku. Kalau ada pun menteri-menteri yang disiasat, akhirnya mereka diminta meletak jawatan. Kerana bagi pemimpin-pemimpin besar macam Tengku Abdul Rahman, macam Tun Razak, saya ingat lagi yang Mulia Tengku Razali menyatakan kepada saya, Tun Razak dan juga Almarhum Tengku Abdul Rahman sering kali berpesan, janganlah kita aibkan pemimpin Melayu ni. Kalau ada, suruh dia berhenti sudah. Ini bila kita seret mereka ke muka pengadilan, maka terdedah segala-galanya. Tapi ini tidak berlaku era Hussein On. Tun Hussein On meneruskan memenjarakan almarhum Datuk Harun Idris. Selepas itu datanglah bertubi-tubi serangan terhadap ahli politik,
mana yang ke dalam itu tak silap saya Ketua Menteri Melaka juga disiasat, dibawa ke muka pengadilan. Tapi belum lagi kemuncaknya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan daripada UMNO, disingkirkan daripada jawatan dan diseret ke mahkamah atas tuduhan yang diragui oleh rakyat. Bagaimanapun kita negara hukum, kita berlapang dada. Kalau itu diputuskan oleh mahkamah, rakyat terima. Tak ada pula kita nak memberontak dan sebagainya. Tidak. Dan selepas insiden itu, hari ini terbukti bahawa seorang Perdana Menteri juga boleh dibawa ke muka pengadilan. Jadi anda sudah create the precedence. Tan Sri Muhyiddin, Datuk Mahathir, anda sudah pun mewujudkan presiden ataupun kebiasaan bahawa walaupun anda menjadi Perdana Menteri, apabila sampai waktunya anda tidak lagi memegang jawatan itu, anda juga boleh diseret ke muka pengadilan, anda juga boleh dimasukkan ke penjara. Dan ini tak berlaku dulu. Negara-negara luar pun jarang, adalah macam di Korea. Mereka tak peduli. Kalau ada pemimpinnya, Perdana Menteri pun, presidennya disumbat ke dalam. Begitu juga berlaku di Mesir. Mursi, dan adalah negeri Arab ada. Dan sebelum ini tak ada. Kalau di Thailand, itu Thaksin. Dia walaupun cuba diseret ke mahkamah, dia melarikan diri mendapat suaka politik. Begitu juga berlaku di Iran. Shah of Iran, apabila kerajaannya dijatuhkan oleh Ayatollah Khomeini, maka beliau melarikan diri keluar daripada Iran dan mendapat suaka daripada negara-negara sahabat dia. Begitu juga apa yang berlaku pada Zainal bin Laden, iaitu di Tunisia. Tetapi macam orang macam Saddam Hussein, macam Muammar Gaddafi memilih untuk menentang, akhirnya tewas, dan Saddam Hussein tewas di tali gantung. Dan Malaysia sudah mewujudkan presiden itu. Presiden dalam bahasa Melayu, saya nak sebut apa pun, nak kata apa. Tapi presiden lah, kebiasaan ataupun sudah ada wujud elemen begitu. Artinya, kalaulah kerajaan akan datang tumbang, Kerajaan Perikatan Nasional tumbang, maka Tan Sri Muhyiddin juga boleh disiasat. Beliau juga tidak lari, tidak sunyi untuk dibawa ke muka pengadilan terhadap jika berlaku sebarang pelanggaran dari segi undang-undang. Sebab negara kita negara hukum. Jadi mereka-mereka yang berada di anjung kuasa, jangan lupa, anda sebagai menteri juga, anda tidak terkecuali untuk diseret ke muka pengadilan. Ini saya nak bagi tahu. Jadi Datuk Azam Baki kena ingat. Datuk sebagai Ketua Pengarah SPRM, jangan kelirukan rakyat. Rakyat nak tahu dari mana, bagaimana dan kenapa boleh berlaku lompat itu. Apakah ada elemen rasuah? Kalau anda sebagai Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah cuba melindungi oleh alasan politik, anda juga akan diseret ke muka pengadilan. Dan saya lihat besar kemungkinan Tan Sri Hamid Badur juga akan diseret ke muka pengadilan. Kalau beliau berterusan mewujudkan polemik politik, beliau berterusan menyuarakan pandangan-pandangan yang dilihat seperti anti kerajaan, beliau juga akan dibawa ke muka pengadilan. Artinya negara kita ini tidak akan sunyi untuk membawa lepas seorang pimpinan apabila berlaku perubahan. Saya tak tahulah apakah pemimpin akan datang, mereka berlapang dada, mereka saling boleh memaafkan. Kalau jiwanya macam Datuk Seri Najib, mungkinlah tak ada. Kalau Datuk Seri Najib tu dia sering memaafkan. Sebab itu walaupun beliau dituduh dengan pelbagai tuduhan, dilontar dengan pelbagai fitnah, dia tak sumbat Dr. Mahathir. Walaupun ada bukti diterima, ditemui sewaktu lembaga hasil dalam negeri menyelongkar syarikat-syarikat milik anak Dr. Mahathir. Ada kes, tapi beliau mengatakan tak usahlah. Kalau nak buat pun apa semua kita bincang-bincang lepas pilihan raya lah. Begitulah, dia tak ada nak set. Tapi orang lain belum pasti. Tambah-tambah lagi seandainya orang-orang seperti Datuk Zahid Hamidi yang diseret ke muka pengadilan dengan pembicaraan terpilih, orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada selama 10 tahun dalam penjara,
Apakah beliau mau berlapang dada maafkan begitu saja? Naluri manusia. Kalaupun beliau tak buat, tetapi apa kata orang kelilingnya? Ini keadaan saya berhalu berhati-hati. Dan saya yakin. Sebab itu menteri-menteri jangan lepas mulut. Duk bercakap yang bukan-bukan. So hari ini bertambah lagi yang menggemparkan apabila Tan Sri Hamid mengatakan bahawa menteri dalam negeri sudah berusaha untuk mau menggunakan iaitu unit cawangan khas, special branch, mengenakan tekanan kepada orang politik. Ini satu kenyataan yang cukup menggemparkan. Memang banyak orang tahu sebelum ini bahawa mana-mana negara pun kalau di Amerika dia ada CIA, FBI, CIA. Kalau di Russia dulu, kalau tak silap saya lah, dulu dah tak ada dah. Dulu ada dia punya KGB yang akan menghambat orang-orang politik, orang-orang yang dilihat seolah menentang kerajaan. Begitu juga zaman Shah of Iran. Zaman Shah of Iran dia terkenal dengan sawaknya. Begitu juga zaman Mubarak di Mesir. Tetapi semua ini tidak dapat bertahan lama. Apabila rakyat sudah bangkit, apabila rakyat melihat kebobrokan dalam kepimpinan, apa berlaku? Memang macam di Indonesia, walaupun ada berlaku pemberontakan, tapi mereka masih lagi tidaklah berterusan melakukan demonstran yang dipimpin oleh Amin Rais. Ia hanya sekadar satu unjuk rasa yang berakhir dengan pilihan raya dan kerajaan Soeharto Parti Golkar tumbang. Saya melihat keadaan ini di negara kita ini, rakyat sedang menanti. Sebab itu saya baca tiap-tiap hari. Rakyat menghantar kiriman. Kita tunggu PRU15. Ini adalah satu amaran keras daripada rakyat. Jangan ingat hanya seorang saja warga netizen. Jangan kata seorang netizen itu, maka dia seseorang dia. Tidak. Dia mewakili, saya lihat, ia mewakili ramai. Terlalu ramai warga bangsa yang berdiri di belakang pelayar-pelayar netizen ini. Mereka melontarkan kenyataannya bahawa tunggu pilihan raya, tunggu PRU. Sebab itu mereka minta supaya segera dibuka parlimen. Mereka begitu yakin kalau dibuka parlimen, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin akan tumbang. Kalau ini berlaku, maka akan adanya pilihan raya umum. Bila berlaku pilihan raya umum, mungkin berlaku perubahan kerajaan. Waktu itulah rakyat akan menuntut keadilan ini diperlihatkan, dilaksanakan, bukan hanya dilontarkan dengan kata-kata. Ini keadaan saya. Saya tidak boleh memberi ceramah lebih daripada itu kerana apa yang ada saya nantakan ini adalah amarah rakyat. Jangan kata macam saya agak terperanjat. Saya tak mau bercakap tentang Tan Sri Anwar Musa ni. Sebenarnya saya tak maulah. Nanti orang kata pantang aja, buka mulut je mestilah tak kena Tan Sri Anwar Musa. Tak. Bukan begitu. Bila saya membaca kenyataan di hari ini, dia kata bahawa ada usaha terancang oleh pihak-pihak tertentu menanam kebencian terhadap kerajaan. Ini satu kenyataan yang bagi saya, kenyataan yang dia tak dapat menyelami apa yang ada di hati rakyat. Dia gagal untuk menterjemah. Jadi jangan lontarkan kenyataan begitu. Apakah dengan itu maka kerajaan harus bertindak? Maka berlakulah penangkapan beramai-ramai. Ini anda mengundang masalah lebih besar lagi. Anda mengundang perbalahan antara rakyat dengan kerajaan. Hari ini rakyat hanya sekadar kecil hati. Rakyat berjauh hati. Rakyat sekadar marah. Rakyat sekadar kecewa. Kerana pimpinan kerajaan hari ini tidak dilihat menyantuni kehidupan rakyat. Itu masalahnya. Jadi bila orang mengutarakan pandangan ini, bukan satu pandangan terancang untuk membenci kerajaan. Tidak. Dan bila anda membuat kenyataan begini, anda mengundang amarah. Mengundang kemarahan rakyat, mengundang dendam pada rakyat. Sebab saya katakan bahawa rakyat berdendam. Kerana bukan mereka marah tu kerana sembrono. Tidak. Bukan kerana merasakan envy ataupun merasa cemburu melihat pimpinan hidup mewah di anjung kuasa. Tidak. Tapi mereka melihat pimpinan hidup senang lenang, rakyat susah. Ini masalah yang tak dapat dipikirkan, tak dapat dihayati oleh pimpinan di anjung kuasa Seri Perdana. Ini masalah besar. Pimpinan, menteri begitu ramai, sampai 70 orang. 3-4 malam dulu saya dah keluarkan. Di negeri China yang rakyat dia 1.8 bilion. Cuma ada lebih kurang 23 orang aja menterinya.
Boleh dia takbir satu negara dia. Tapi kenapa Malaysia sampai 70 orang yang kalah pun dalam pilihan raya bawa juga masuk, duduk sebagai menteri. Ini yang membuat rakyat marah. Duit negara dihabiskan begitu. Saban hari kita mendengar lepas satu, lepas satu. Kebobrokan dalam kepimpinan. Ini yang membuat rakyat marah. Jadi jangan saudara mengatakan bahawa ada usaha terancang, tanam kebencian. Tak benci pun. Sebenarnya bukan benci, marah. Tahulah membezakan antara benci dengan marah. Rakyat bukan benci dengan pemimpin, tak ada. Sebab itu yang Muhammad turunlah ke gelanggang, turunlah ke lapangan. Pergi berada di pasar malam ke, pasar Ramadan ke. Tan Sri yang bawa Perdana Menteri turun ke pasar malam, cuma orang tak nak tegur je lah. Sebab orang dah marah. Dan tegur buat apa dia kata, orang macam ni kita bercakap, telinga pun pekak kuali. Nah, macam saya sabar malam menyuarakan bahawa saya katakan bahawa rakyat sekarang ni susah. Rakyat berit, tapi pimpinan masih lagi tidak mahu menyantuni. Betul hari ini Dato' Senator Tengku Zafrul membuat kenyataan akan diberi bantuan prihatin. Okey, terima kasih. Tapi sampai ke? Bila nak sampainya? Ini persoalan sebab rakyat tengah tenat. Rakyat nak keluar wang daripada kumpulan Sembilan Pekerja, bertele-tele, bertolor-tolor, kata orang Perak. Masih lagi tak buat secara tuntas. Dan anda nak mengeluarkan ini bantuan prihatin. Macam mana? Cara dia macam mana? Apakah mesti gunakan komputer? Buat betul-betul. Kalau bukan tak ada kementerian banyak, ada agensinya, ada aparatusnya. Laksanakan. Orang takkan marah. Tapi bila kerajaan tidak dilihat menyantuni rakyat, mengamuklah rakyat. Itu saja. Jadi bukan jangan nak kata bahawa ada usaha terancang untuk tanam kebencian. Saya tak mahu mengkritik. Saya tak mahulah. Tapi bila Tan Sri Anwar Musa memulakan kenyataan begitu, saya tak mahulah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik. Tapi saya kata Tan Sri, sebelum nak melontarkan pandangan itu, fikir dulu. Hayati dulu apa yang dialami oleh rakyat. Hari ini saya lihat setengah ni saya melihat satu kenyataan yang agak memeranjatkan saya. Bahawa pelabur asing sekarang ni terus mengeluarkan dana mereka dari Malaysia. Hampir setiap minggu dalam tahun 2021 ini pelabur-pelabur asing mengeluarkan dana mereka. Sedangkan sebelum PRU 14 dulu, sebelum kerajaan negara kita ditakbir oleh Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, sebelum itu dana asing masuk mencurah-curah ke dalam negara kita ni, merancakkan kegiatan ekonomi. Tapi selepas PRU 14, dana asing mengalir keluar setiap tahun. Daripada Mei hingga Disember 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2020 lepas aliran keluar dana asing dari pasaran saham sekitar 25 bilion. Ini bukan angka kecil. Trend ini berterusan tahun ini. Minggu lalu 376.5 juta pelabur asing keluar di pasaran saham. Jadi minggu sebelum itu 490.3 juta. Lari mereka macam tikus bondok, lari keluar. Dan setakat minggu lalu saja pelabur asing telah tarik keluar wang daripada pelaburan mereka sebanyak 2.87 bilion. Sementara institusi pelaburan tempatan pun keluar sejumlah 3.14 bilion. Jadi yang tinggal hanyalah pelabur-pelabur runcit saja. Kita sedar. Kita tahu. Ramai juga yang rakyat Malaysia berminat. Tapi mereka tak cukup wang. Jadi dalam keadaan begini, apakah kita akan berada dalam kehancuran ekonomi? Ini yang saya katakan. Bahawa pimpinan harus merasai, menjiwai kehendak rakyat. Rakyat tak minta lebih daripada itu. Rakyat tak minta nak pakai kereta BMW. Rakyat tak minta nak pakai kereta Mercedes, ada driver, ada supir. Tak. Rakyat nak makan. Rakyat nakkan pada pakaian. Ada makanan yang boleh dimasak, disajikan pada keluarga. Tapi kalau harga barang mencana, wang tidak ada, pendapatan tidak ada. Sekarang ni, wujud pula PKP ni. 2 minggu lagi tak ada pekerjaan. Ini keadaannya, kita kena fikir betul-betul. Jangan sedap membuat kenyataan saja. Saya tengok catatan daripada sahabat saya, Saudara Amir Sharif. Dia hantar kiriman. Saudara Amir Sharif, dia kata, Assalamualaikum tu. Balon dia duduk, dia kata, Dewan Ulama PAS. Dia marah ni. Kerana mereka bersikap celupar. Dan bercakap ikut sedap mulut. Dewan Ulama.
PAS. Jadi siapa mereka nak ajar orang macam Datuk Seri Najib? Saya tak mau mengulang kenyataan apa yang dia kata Taram itu. Jadi, warga pimpinan PAS yang di atas tu, kenalah fikir sebelum nak bola kenyataan. Semalam saya dengar, teruk. Datuk Lokman Adam. Mengamuk dia bila orang mempertikaikan. Dan saudara Zamil Ibrahim juga mempertahankan Datuk Seri Najib. Ramai warga net. Dan ini kerana mereka seolah dilihat mereka merancang, menyerang. Begitu juga bila pimpinan PAS menyerang mereka seolah-olah mewujudkan suasana Najib Centric 2. Saya melihat ada usaha mewujudkan seperti Najib Centric 2.0. Dulu waktu pilihan raya yang ke-14 diwujudkan Najib Centric 1. Segala tuduhan, segala lontaran, segala cemohan, segala cacian direct pada Datuk Seri Najib. Maka rakyat pun terpengaruh, akhirnya tumbang Barisan Nasional. Hari ini mereka dalam keadaan gusar. Jadi dicari upaya. Maka wujud pula sekarang ni serangan. Jadi nak cari jalan pada siapa? Nak serang pada Presiden UMNO dan Zahid, dia tak pegang apa-apa jawatan. Dan masih lagi pembicaraan masih berjalan. Nak serang siapa? Kalau mereka serang Dr. Mahathir, seronoklah rakyat. Nak serang siapa warga UMNO? Nak serang Tok Mat? Belum ada kes. Nak serang Yang Muhammad Mulya Tengku Razali? Memang tak dapat carilah pemimpin yang bersih, yang ternyata bersih. Dan Yang Muhammad Mulya Tengku Razali, dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang benar, nyata. Dan bila sekarang ni dia tak ada begitu, maka diajukan terus kepada Datuk Seri Najib. Mula-mula Dewan ulama PAS. Kemudian saya budak ini, saya panggil dia budak ajalah. Tak ada label nak dipanggil datuk ke apa, cik ke apa ke. Sulaiman Jan ni, Wan Saiful Wan Jan ni. Saya kenal beliau. Dulu pernah berada di London. Saya jumpa dia waktu kat London dulu. Saya ingatkan dia satu orang yang berfikiran untuk rakyat, satu orang yang boleh dibaja pemikirannya untuk menjadi pemimpin masa depan. Beliau pun pernah bertanding di kerusi mayor di London. Kalahlah. Tapi kalau begitu keadaannya, kita boleh bertanya juga, dia warga negara Malaysia ke atau warga negara England? Hanya warga negara saja yang boleh bertanding. Ini pun kena tanya juga, sebab beliau pernah bertanding di Kedah pilihan raya lalu. Jadi Wan Saiful hati-hati sebelum buat kenyataan. Bila dia kata Najib tidak ada moral standing. What do you mean by moral standing? Moral apa yang dah mau? Apa yang dilontarkan oleh Seri Najib, dia bukan bercakap soal kepimpinan. Dia bercakap soal pentadbiran, di mana kepincangan berlaku, perlu diperbaiki. Dia cuma melontarkan idea dan pandangan. Dia tak ada pun menuduh cerita semuritan. Apakah Datuk Najib yang menulis manifesto Pakatan Harapan yang dianggap sebagai kitab suci? Bukan kitab suci kata Dr. Mahathir. Yang buat kitab suci itu adalah Wan Saiful Wan Jan. Siapa yang dituduhkan melakukan semburitan? Oleh partner dia sendiri. Bukan daripada UMNO. Siapa yang mengumumkan secara awam bahawa PAS adalah parti ajaran sesat? Siapa? Malahan Datuk Seri Najib menyantuni parti PAS. Bagi bantuan yang diperlukan. Tak sebut pun PAS ini parti ajaran sesat. Tapi sekarang ni Dewan Ulama PAS serang Datuk Seri Najib. Seranglah yang ada sekarang ni. Mungkin dah bermaaf-maafan, dah dapat jawatan sebagai menteri. Okeylah. Nah, ini keadaannya. Dewan Ulama PAS lupa orang yang menyatakan bahawa PAS itu ajaran sesat masih tular dalam internet. Dengarlah elok-elok. Parti yang kelongkang, parti yang musbahat dengan perompak, parti yang ajaran sesat. PAS adalah parti ajaran sesat. Kata siapa? Jawab, cari sendiri. Dan anda, orang itulah yang anda angkat hari ini. Itulah orang yang akan anda sanjung. Tak boleh disentuh sedikit pun. Bila orang kritik saja, anda lah dilihat seolah pahlawan. Dewan Ulama PAS mempertahankan kenyataan-kenyataan. Datuk Seri Najib ini tidak mempunyai moral. Datuk Seri Najib ini, Sulaiman Wan Jan kata, tidak mempunyai moral standing untuk menegur. Apa benda ni? Kena tanya, siapa yang turun ke jalanan?
yang menipu rakyat dengan mengatakan GST mesti dihapuskan. Dan sekarang hari ini GST pula nak diadakan. Lihat, siapa pula yang menuduh, mengatakan dalam akaun bersumpah di mahkamah bahawa dia bersenggama dengan isteri orang? Ada? Bukan Abraham Noh. Membuat pelakon bersumpah. Ini perlu dibersiasat. Jadi, jangan saudara serang Datuk Seri Najib. Yang saya melihat, orang yang sekarang ni, kalau dah jatuh, jangan dipijak. Jangan dihina. Dia cuma menzahirkan pandangan. Dia kata ekonomi negara sepatutnya begini. Mengikut pengalamannya mentadbir negara. Dia bukan bercakap sembrono. Dia bukan bercakap macam saya. Saya tak ada jadi orang biasa. Dia bekas Perdana Menteri. Kamu Wan Jan, kamu pernah ke jadi menteri? Hanya sekadar jaga PTPTN. Itu pun sengit bagi anak rak bangunan tu. Hutang pelajar tak selesai. Sedangkan waktu pilihan sebelum pilihan raya tu, kononnya nak bagi apa nak diselesaikan masalah PTPTN. Waktu kamu menjaga PTPTN, apa jadi? Jadi siapa yang ada moral standing kalau nak dibezakan dengan Datuk Seri Najib? Ni bagi saya bila kamu nak mengutuk, fikir dulu. Ataupun pilihlah jalan jadi macam saya. Tak betul je balon, tak betul je balon. Ini tidak, kamu dia memberi pandangan. Jadi saya, apakah mereka sekarang ni mencari jalan keluar untuk mengelak amarah rakyat ini, dicari satu pandangan lain untuk diserang ataupun dipanggil mengalihkan isu. Isu sekarang ini kalau kita lihat, pelabur-pelabur lari. Isu kita lihat tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Tabung yang diasaskan, yang diwujudkan untuk generasi akan datang, cuba dirobek, dikorek bagi anak-anak, memberi alasan macam-macam. Kita melihat lagi bahawa kononnya dengan adanya vaksin, maka COVID-19 ini boleh dipertahankan. Bila adanya perintah darurat ini, tujuannya untuk mengawal daripada COVID-19 tidak merebak. Tapi hari ini bertambah. Ada perintah ada perintah darurat, ada pula PKP. Saya pun tak faham. Ni PKP ni untuk apa? Sebab darurat memang orang tak boleh keluar rumah. Laksanakanlah. Perlu apa nak umumkan lagi? Tak boleh. Cuba nyatakan bahawa negara sekarang ini berada dalam in the state of emergency. We are total lockdown. Habis. Perlu apa PKP? Saya tak nampak ada logika. Sepatutnya apa yang ada di tangan itu gunakanlah. Jangan digapai sana, gapai sini. Macam tak cukup. Hari ini saya dengar pula Khairi Jamaluddin buat kenyataan macam-macam tentang vaksin dan sebagainya. Kau nak duit dah bagi. Parlimen dah bagi 3 bilion. Apa jadi pada vaksin? Orang negara lain beli tak sampai pun jumlah begitu. Rakyat tak persoalkan pun. Walaupun waktu di Parlimen, Datuk Tajuddin pernah bertanya. Refer balik kenyataan di Parlimen. Tajuddin Abdul Rahman dia kata, siapa yang dapat keuntungan 500 juta? Senyap. Kemudian, lepas saja usai bajet, masuk tahun ni, minta lagi tambahan 2 bilion. Tak ada pun rakyat bisin. Nak buat ni untuk vaksin, okey. Rakyat senyum, rakyat diam. Dan tiba-tiba, bagi alasan pula lagi, tabung daripada kumpulan wang amanah negara. Kau tabung ini untuk generasi akan datang. Untuk anak cucu masa depan. Kamu korek dengan alasan nak beli vaksin lagi. Kononnya nak digunakan sejumlah 16 bilion untuk menangani COVID-19. Apa benda ni? Berbilion-bilion wang negara kamu gunakan. Tapi apakah penghasilannya? Di Sarawak masih lagi kenaikan tak dapat dikawal. Di Kelantan pun masih lagi beratus-ratus orang yang kena. Di Kedah, di seluruh negara, di Selangor. Bagaikan dilihat tak ada upaya. Dan tiba-tiba ada pula PKP. Di saat negara dalam darurat. This I cannot brain, brother. Ini saya tak boleh nak fikir. Sebab dah darurat. Darurat ini bukan hanya sebutan. Ini dekri ini telah dilafazkan. Ini telah pun diproklamasikan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tidak ada siapa pun yang mencabar. Tak ada siapa pun yang menjanggah. Okey, rakyat terima. Dengan hati yang terbuka. Laksanakanlah. Sebab itu, bila kamu mengumumkan begitu, kerajaan pimpinan hari ini, berilah dia punya SOP-nya dalam sepanjang pemerintahan darurat ini tak boleh buat.
1, 2, 3, 4. Negeri ini begini, negeri ini begitu, yang ini begini. Bukan main belasah begitu saja. Tiba-tiba ujuk pula PKP, lepas tu PKPPB, PKPBD, PKP, COVID. Kepala, saya bukanlah Luqman Adam. Saya nak jadi Luqman Adam lah juga kerana nak menyumpah orang. Geramlah saya. Lain tak ada di mulut pimpinan PKPB, PKPD, PKP, COVID-19. Rakyat nak makan. Saya dah bercakap semalam. 3 bulan dulu saya dah cakap. What happened to our food bank? Bank makanan negara. Dulu, zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak dulu, disediakan di danak bukit tu. Beratus ekar luasnya gudang menyimpan beras. Di Skincan, berapa banyak? 4-5 silo menyimpan beras. Jika berlaku darurat, maka beras akan dikeluarkan. Di seluruh negeri ada simpanan makanan. Hari ini ada ke simpanan itu? Kalau ada, keluarkanlah untuk rakyat. Tidak, kerana anda memberi kepada kapitalis. Kapitalis mengimport barang, maka barang naik. Sebab itu saya katakan, dalam keadaan sekarang, kalaulah anda keluarkan wang, okeylah, rakyat boleh terima. Anda ambil daripada tabung amanah. Alright, untuk beli beras, untuk beli tepung, untuk beli gula, untuk beli minyak, untuk bagi makanan pada setiap rumah. Fikirkan cara macam mana nak menyampaikan. Kita ada kementerian masyarakat, kita ada kementerian kerajaan tempatan, kita ada kementerian belia. Mobilize. Gunakan seluruh jentera ini. Pastikan tiap-tiap rumah rakyat tu sampai dia punya beras, sampai dengan dia punya gula, tepung dan sebagainya. Jangan sampaikan beras ada topik gambar Perdana Menteri dengan wakil rakyat. Itu yang saya laungkan tadi malam. Mereka membawa sekampit beras dan mengundang seuncang mimpi. Mahukan mendapatkan harapan supaya rakyat menyokong mereka. Takkan berlaku begitu. This is what happening now. Yang kita marah pula tu pimpinan-pimpinan yang dulu bercakap soal tauhid, cakap soal orang ni kafir, orang ni begitu, orang ni memimpin bersama Islam. Adakah Islam membiarkan keadaan begini? Banyak peristiwa kita dengar. Dalam Islam kita ada tabung kita ada kita punya Baitul Mal. Ada zakat, ada kutipannya, berjuta-juta wang dalam Baitul Mal. Waktu inilah dikeluarkan, dibantu. Menteri jaganya orang Melayu, orang Islam. Bekas mufti. Bukan sembarangan orang. Gunakanlah. Inilah diwujudkan Baitul Mal ini untuk membantu umat Islam bila berlaku permasalahan besar. Sebab itu saya dah ceritakan peristiwa bagaimana Saidina Umar Al-Khattab pergi ke rumah. Tengok satu orang wanita tua dengan anaknya 3 orang tidur. Dia masak batu. Saya dah cerita dah benda ni. Jadi bila dia bertanya pada ibu tu, ibu kenapa kau masak batu? Dia kata nak masak apa lagi? Yang ada ini saja. Jadi dia mengadun mimpi kepada anaknya. Dia kata, kenapa anak-anak kamu? Biar dia tidurlah. Saya kata kat anak saya ni, dah masak ini nanti baru saya akan kejutkan dia makan. Saidina Umar kata, tak boleh, takkan batu boleh masak? Dia kata, itu yang aku ada. Kenapa kamu tak pergi ke Baitul Mal? Dia kata, pintu Baitul Mal tertutup. Kenapa tak jumpa dengan Umar Al-Khattab? Kenapa tak berjumpa dengan Amirul Mukminin? Apa ibu cakap? Celaka punya Amirul Mukminin. Tak menyantuni kehidupan rakyat. Apakah pimpinan hari ini mahu rakyat akhirnya bercakap celaka pemimpin? Mereka yang menjaga Baitul Mal. Orang tengah susah. Saya dah bercakap, keluarkan bantuan. Pastikan ada food bank. Bank simpanan makanan. Sekurang-kurangnya 3 bulan. Jangan fikir soal lain. Okey, kamu nak ambil COVID, kau nak ambil vaksin, ambil lah. 2 bilion, 3 bilion, okey. Bawa masuk. Tapi waktu yang sama, bawa juga masuk simpanan makanan rakyat. This is the most crucial. Ini lebih penting. Rakyat nak hidup, rakyat nak makan. Pastikan ada beras, ada gula, ada tepung. Paling tidak pun mereka boleh makan. Tapi sekarang ni masalah besar akan berlaku, saya lihat. Kalau ini tidak dilakukan secara tuntas. Kerana makanan-makanan ni kita pergantungan 95% daripada negara luar. Patutnya order lebih awal sewaktu ringgit kita jatuh. Sekarang ni wang kita bertambah kecil. Bila pelabur-pelabur menarik keluar dia punya pelaburan, wang kita bertambah kecil. Bila wang kita bertambah kecil, kita nak order makanan, barang-barang keperluan akan jadi mahal. Tak mengapalah mahal pun, order sekarang.
Sebab kita bawang daripada China, bawang daripada India, bawang daripada Vietnam, bawang daripada negara luar. Itu sebut bawang. Ubi kentang daripada Belanda, ubi kentang daripada Pakistan, ubi kentang daripada Thailand, ubi kentang daripada China. Kita import. Cakap apa lagi? Coba sayur-sayuran. Import daripada Vietnam, import daripada Thailand, import daripada Indonesia. Semua kita import. Tapi, apakah pimpinan tahu? Sebab itu yang saya kata, saya bukan marah pada mereka. Tidak, saya kecewa. Apabila pemimpin yang berada di anjung kuasa, apa tugas dan tanggungjawab mereka untuk memelihara rakyat. Tapi jangan katakan rakyat membenci pada kerajaan. Rakyat tak benci. Tiap-tiap rakyat sentiasa akur. Sebab kita tahu negara kita ini adalah negara demokrasi berperlembagaan. Kita menjunjung kasih. Sebab itu semalam saya dah lontarkan, kemarin saya lontarkan. Walaupun ada elemen subversif untuk cuba menghakiskan cinta dan kasih sayang rakyat pada Durian Melayu Tan Agong, Raja-Raja Melayu. Benda ini takkan berlaku. Tidak boleh akan dicanai pemikiran rakyat untuk merasa serong kepada pimpinan di istana negara. Tidak. Tetapi kalau rakyat dalam keadaan perut lapar, mereka tidak disantuni, maka mudah. Sebab itu anda yang berada di anjung kuasa itu kena ingat anda juga sebahagian daripada kepercayaan Duli Yang Mahmudah Tuan Agong. Jagalah bila anda menjaga rakyat seperti menjaga istana. Ini yang saya satakan, tapi anda tak fikir. Saya tak maulah bercakap. Saya tengok daripada saudara Zamir Ibrahim, saya ketawa. Dia jawab kepala otak hang kata. Itu dia kata itulah bahasa yang sesuai kepada Wan Saiful. Itu dia marah sangat. Saya tak sampai hati lah nak cakap benda begitu. Jadi orang Kedah ni gelar mereka ni adalah kluster Ramjadah. Saya tahu saya itu bukan bahasa saya lah. Tapi bagi saya yang paling penting sekarang, jangan sampai kita warga net pula mengeluarkan yang bukan-bukan. Saya lain tak ada. Yang paling penting sekarang ni, pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana, pastikan rakyat ada makan. Tak usah bercakaplah soal bantuan prihatin dan sebagainya. Apa ada nilainya kalau wang tak dapat nak beli barang. Jangan lupa satu ketika dahulu, bila negara kita lepas merdeka, lepas kita Jepun surrender, berpeti duit Jepun ada dalam rumah. 1 sen tak boleh pakai. Makanan tak ada. Akhirnya rakyat makan ubi kayu. Janganlah kita mengulangi peristiwa begitu. Sebab itu saya mengingatkan. Perlunya ada World Bank, ada Food Bank, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Sebab itu nak lantik seorang menteri ni kena fikir betul-betul. Dia ni apa latar belakangnya. Jangan hanya kerana sebagai dia kawan aku lantik. Kerana dia ni melompat daripada UMNO masuk PBM, lantik sebagai Timbalan Menteri macam Wabi Rasul. Itu tak betul. Cari orang di kalangan ahli parlimen yang berwibawa, yang ada keprihatinan pada rakyat. Maka orang ini diletakkan sebagai menjaga hak ehwal pengguna. Supaya pengguna ini dijamin. Satu ketika dulu, elok aja almarhum ini Tan Sri Megat Junid jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Elok aja Allahyarham Tan Sri Abu Hassan Omar. Bukan tak ada. Jadi, choice kena betul. Lantik sekarang ni berterabur. Hanya sekadar buat pengumuman bahawa pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna telah pun mengkaji dan membuat bahawa 20 barangan dikawal. That is not enough. Sekarang ni ada ke cukup ke sampai ke tak sampai ke upaya ke tidak upaya rakyat memiliki makanan yang disebut hanya sekadar ikan kembung, ikan selah. Nak beli ikan bilis tak mampu. Ni saya bercakap dalam keadaan dalam bulan puasa ni geram kerana memikirkan tadi saya pergi ke pasar Ramadan. Saya pergi ke pasar Ramadan, 2 kedai tutup. Saya kata kenapa tutup? Dia kata nak raya dah seminggu. Saya kata beli barang pun mahal. Orang nak berniaga pun tak boleh. Apatah lagi dengan PKP ini kedai-kedai makan ditutup. Boleh datang begitu saja nak makan di kedai, tak boleh. Selama 2 minggu kehidupan rakyat tidak disantuni. Pimpinan seolah-olah mempermainkan kehidupan rakyat. Biarlah anda buat begitu. Tapi jangan kata rakyat membenci anda hanya kerana benci oleh hasutan. Rakyat benci, marah, dendam pada pimpinan kerana bila pimpinan tidak menyantuni rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.